بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sampai tuan-tuan pada hadis yang kelima daripada kitab Jawami'ul Kalim wal Hikam ini tuan-tuan. Hadis 50 yang menghimpunkan 40 daripada hadis Nawawi, kemudian ditambah sendiri oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, penulis pada kitab ini tuan-tuan. Jadi hadis ini berbunyi tuan-tuan, pendek saja. Kalau bulan lepas saya ada sebut sekali, gambarnya tuan-tuan hampir ada buat. Pendek saja. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah pun berkata. Kalau qala orang lelaki yang berkata, telah, dia past tense. Kalau qalat orang perempuan, telah berkata. Sayyidatina Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu perkara ataupun mengadakan dalam satu perkara ini urusan yang bukan daripadanya, fahuwa raddun, maka ianya akan ditolak. Barang siapa yang buat dalam agama ni satu perkara yang bukan daripadanya dan dakwa perkara tersebut daripada agama, maka ianya ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Muslim, dalam satu riwayat daripada Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amalan tetapi ia bukan daripada agama, maka ianya ditolak. Tuan-tuan, takrish hadis. Hadis ni kadang-kadang tuan-tuan menimbulkan sedikit perdebatan. Jadi kita kena dengar sehingga habis dan berpeganglah pada konsep tidak hulu. Hulu ni fanatik ataupun melampau-lampau. Kita kena berada di pertengahan tuan-tuan, berkaitan dengan urusan yang diada-adakan di dalam agama. Baik, takrish hadis ini diriwayatkan secara bersama oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dalam dua kitab sahih mereka, daripada hadis Al-Qasim bin Muhammad daripada mak saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Lafaz hadis ni tuan-tuan kadang-kadang berbeza mengikut para kolektor yang meriwayatkannya. Lafaz berbeza-beza tapi mengandungi maksud yang hampir serupa. Dalam sebahagian lafaz disebut man ahdatha fi dinina ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam agama, ada beberapa kalimat yang tertukar dan seumpamanya, tetapi maksudnya membawa maksud yang sama. Martabat hadis. Hadis ini merupakan salah satu asas yang agung dalam Islam. Ia adalah satu timbang tara untuk menilai amalan secara zahir. Okey? Dan seperti mana kita belajar dulu, kita dengar dulu dalam hadis yang pertama tuan-tuan, innamal a'malu binniyat, juga berkaitan dengan amalan, jadi prinsip-prinsip di dalam amalan. Tambah-tambah kata sahibul kitab, setiap amalan yang dilakukan bukan kerana menuntut keredaan Allah
pelakunya tidak mendapat pahala. Amalan tuan-tuan, dia ada dua syarat. Yang pertama, amalan tersebut ikhlas niyyah. Ibadat syarat diterimanya amalan yang pertama sekali ikhlasnya niat melakukan kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan semayang niat dah ikhlas kerana Allah Ta'ala, tapi tak ada syarat kedua. Syarat kedua ni dipanggil sebagai menepati kaifiat yang ditetapkan. Dalam Islam diajar angkat takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itulah jawapan. Tapi kita angkat takbiratul ihram contoh, Allahu Akbar contoh. Dengan i'tikad kita, kalau satu dapat satu pahala, angkat macam tu sebut nama Allah 2 kali dapat 2 pahala. Kita telah pun mengadakan sesuatu perkara yang tidak ada di dalam ajaran agama. Semayang bukan apa macam tu. Itulah maksudnya tuan-tuan. Adapun saya sebut awal-awal lah tuan-tuan. Kita kadang-kadang isu kita ni bukan apa, sekitar membaca zikir secara kuat contoh. Membaca Yasin Khamis malam Jumaat sebagai contoh. Tapi perkara ni ada tak asas dalam agama? Zaman Rasulullah sahabat tak buat. Tapi ada tak asas dalam agama? Asas tentang zikir ada tak tuan-tuan? Kan ada ayat yang berkaitan dengan zikir. Jadi tidak ada masalah untuk berzikir. Kemudian tuan-tuan, membaca Yasin Khamis malam Jumaat sebagai contoh. Membaca Yasin tu membaca apa tuan-tuan? Yasin tu datang daripada mana? Quran. Ada tak dalil suruh baca Quran? Warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran. Yang tak boleh tuan-tuan kalau kita kata wajib. Wajib ni Khamis malam Jumaat baca Yasin. Hak tu kita telah melakukan ataupun meletakkan satu hukum yang tidak ada dalam agama. Tapi kalau kita nak baca Khamis malam Jumaat ke, Jumaat malam Sabtu ke, bacalah. Hak yang salah mana tuan-tuan? Hak yang salah tak baca. Tak baca langsung. Hak tu salah. Bacalah tuan-tuan. Begitu juga zikir dan seumpamanya tuan-tuan. Mengapa kita zikir secara kuat lepas semayang? Imam zikir secara kuat. Kerana tuan-tuan bukan semua orang hafal zikir. Tuan-tuan tak apalah mengaji pandai. Ingat hafal zikir. Zikir Fatimah dan seumpamanya. Tapi mungkin ada orang yang baru nak ikut. Saya tuan-tuan dan kebanyakan tuan-tuan, kita hafal zikir ni ikut mana? Kita hafal lepas semayang la ilaha illallah wahdahu la syarika sampai habis tuan-tuan. Kita hafal daripada mana? Bukankah kerana kita ikut mungkin daripada umur kita kecil dulu sampailah sekarang kita datang semayang di masjid, imam membaca tuan-tuan, kita dengar dan kita ikut, ingat, dapat ingat sampai sudah tuan-tuan, memberi manfaat. Cuma daripada sudut adab dan seumpamanya kita ikut dan seumpamanya lah. Itu sebahagian sebut sedikit lah tuan-tuan. Kenapa hadis ni kadang-kadang perlu difahami dengan baik, insya-Allah. Baik, akan disebut nanti hadis daripada Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda. Nabi sebut tuan-tuan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sebut tuan-tuan, siapa yang hidup man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup selepas zamanku, maknanya Nabi sebut barang siapa yang hidup selepas kewafatanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, menyaksikan perselisihan yang banyak. Lepas Nabi tak ada tuan-tuan, berlaku banyak perselisihan. Benarlah sabda Nabi tuan-tuan, sejak daripada zaman sahabat berlakunya kekhilafan ataupun perselisihan yang membawa yang pertama sekali perang saudara dalam Islam, yang membawa kepada perang Jamal dan perang Siffin, berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika zaman sahabat lagi.
Jadi hari ni tak era lah tuan-tuan. Orang pecah belah. Kenapa? Nabi dah sebut. Barang siapa yang hidup selepas zamanku maka akan melihat ataupun menyaksikan perselisihan yang banyak berlaku tak bersatu padu. Banyak berlaku kekeliruan yang membawa kepada perpecahan, terutamanya dalam isu-isu berkaitan agama. Jadi Nabi bagi tahu tuan-tuan, bagaimana nak selamat? Bagaimana nak menjadi orang yang selamat bila mana berlakunya perpecahan? Alaikum bisunnati. Untuk kamu hendaklah mengikut sunnahku. Mengikut apa yang telah aku sabdakan, mengikut ajaranku. Wa alaikum bisunnati khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di. Dan untuk kamu hendaklah kamu ikut juga sunnah-sunnah yang telah pun ditetapkan oleh khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin dalam Islam 4 orang tuan. Sayyidina Abu Bakar, Amirul Mukmin, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini adalah khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk. Ikut sunnah mereka. Addu alaikum bin nawajis. Bila mana kamu dah tahu tentang sunnahku, sunnah khulafa rasyidin, addu alaikum bin nawajis. Gigit. Ini satu bentuk perbandingan dalam hadis Nabi ini. Gigitlah pegangan tersebut dengan menggunakan bin nawajis. Kalau asin gigi. Tapi bila sebut an-nawajis, dia khusus kepada gigi geraham. Tuan-tuan, gigit dengan guna gigi hak depan, dengan gigit guna gigi geraham. Ustaz tu saya tanya Allah Ustaz, gigi depan saya tak ada, yang tinggal gigi geraham. Gigi geraham ni biasa yang paling lambat tuan-tuan tumbuh. Betul? Dan yang paling lambat sekali nak patah, kuat. Dia double. Hak depan ni dia single, satu-satu. Hak tepi ni geraham ni tuan-tuan, atas bawah dia double. Kuat tuan-tuan. Confirm lagi kuat gigit daripada belakang. Bin nawajis, gigit dengan menggunakan gigi geraham, maksudnya pegang sungguh-sungguh. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah segala perkara yang diada-adakan, perkara yang bid'ah, perkara yang diada-adakan, perkara yang ditolak daripada agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan daripada agama adalah satu bentuk perbuatan bid'ah. Wa kulli bid'atin dhalalah. Dan tiap-tiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Tuan-tuan, di dalam kehidupan ni kita tak dapat lari daripada dua perkara. Yang pertama, apalah yang kita panggil sebagai ibadat. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita dan seumpamanya. Hak ni bab yang dipanggil sebagai ibadat. Yang kedua tuan-tuan, bab yang dipanggil sebagai muamalat, jual beli dan seumpamanya. Kaedah fiqh tuan-tuan menyebut al-aslu fil ibadah haram illa ja'at bihi dalil. Asal di dalam ibadat adalah haram untuk kita laksanakan sampailah adanya dalil. Semayang bagaimana nak buat? Dengan cara adanya dalil. Puasa bagaimana nak buat puasa? Dengan adanya dalil. Tetapi tuan-tuan, dalam bab muamalat jual beli, al-aslu fil muamalah mubah. Asal kepada muamalat adalah harus illa ja'at bihi dalil. Sampailah datang padanya dalil. Buatlah apa sahaja jenis jual beli, asalkan jangan melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa prinsip syariat di dalam muamalat?
Allah sebut di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Telah dihalalkan bagi kamu jual beli dan telah diharamkan riba. Apa saja jenis jual beli, tuan-tuan juallah apa saja boleh, jangankan ada riba di dalam transaksi. Cukup satu. Juallah apa sahaja Nabi kata, melainkan Allah telah pun melaknat 10 golongan daripada Arab, yang membawa, yang memerah, yang menyimpan, yang menjual, yang membeli dan seumpamanya. Jadi apa saja perkara yang dijual beli boleh, melainkan jual beli Arab. Lakukanlah apa saja dalam jual beli, melainkan jangan langgar prinsip al-gharar, iaitu ada padanya perjudian. Jangan ada dalamnya penindasan ataupun kezaliman. Kerana apa? Kaedah menetapkan la darar wala dirar, tak boleh mudaratkan. Tuan-tuan, kalian biasa dengar jual beli waranti. Jual beli garanti, waranti. Tuan-tuan beli telefon harga 5,000, jual beli telefon 5,000 contoh. Dapat waranti daripada kilang 2 tahun, tak payah tambah apa-apa, dah sekupang pun tak payah tambah. Tapi tuan-tuan pergi beli telefon 5,000 harga, penjual bagi tahu tuan-tuan sebagai contoh, cik, kalau cik tambah lagi 1,000, cik akan dapat tambahan waranti selama lagi 3 tahun. Jadi kilang bagi 2 tahun, dapat tambah lagi 3 tahun, cik dapat 5 tahun waranti. Itu waranti yang dibeli, bukan waranti yang telah pun tersedia siap-siap, kena beli. Jadi tuan-tuan, hukum jual beli waranti, kalau kita tengok Dr. Zaharuddin menyebut hukumnya adalah batil, haram, tak boleh jual beli waranti, kita tambah waranti. Kenapa tuan-tuan? Kerana di dalam jual beli waranti itu ada padanya 2 unsur setidak-tidaknya yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Unsur yang pertama disebut sebagai adanya kemudaratan bagi salah satu pihak. Tuan-tuan beli waranti harga 1,000. Selama 5 tahun tuan-tuan pakai tu telefon tersebut, saya bagi contoh mudah telefon. Telefon tersebut tak jahanam, tak rosak. Siapakah yang menanggung kerugian? Yang mendapat mudarat? Tuan-tuan, kenapa? Keluar duit 1,000, tapi telefon tu tak rosak apa pun. Bagaimana pula kalaulah tuan-tuan pakai telefon tersebut 3 tahun? Lepas daripada 3 tahun, telefon tuan-tuan yang harga 5,000 tadi rosak, dia perganti yang baru. Siapakah yang rugi, siapakah yang untung? Rugi kepada penjual. Kenapa? Tuan-tuan bayar 1,000 saja, dia terpaksa menggantikan telefon tuan-tuan yang baru dengan nilai 5,000, dia rugi 4,000 pada jual beli tersebut. Tuan-tuan, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adanya yang disebut sebagai al-gharar, unsur tidak pasti. Dalam jual beli tidak boleh jual beli perkara yang tak pasti. Kerana itu tuan-tuan, tak boleh kita jual buah membelam yang ada lagi dekat atas pokok. Saya jual buah membelam semua atas pokok ni dengan nilai 100. Tak boleh tuan-tuan, walaupun dekat atas pokok nampak dah. Kenapa? Belum tentu dia masak dengan baik. Maknanya tak boleh jual beli benda yang tak pasti. Jadi berlaku tak unsur jual beli benda yang tak pasti dalam jual beli waranti? Berlaku tuan-tuan. Sama ada perkara itu berlaku ataupun tak, itu adalah yang disebut sebagai tidak pasti. Perjudian dan seumpamanya tuan-tuan bertentangan dengan prinsip muamalat. Jadi lakukanlah semua jual beli, melainkan jangan langgar prinsip-prinsip ini. Dan banyak lagi lah prinsip muamalat dalam Islam. Saya bawa satu contoh. Tapi maksudnya perkara dalam muamalat ini boleh berlaku sampailah datang padanya dalil yang mengharamkan. Jangan melanggar prinsip. Tapi asal dalam ibadah tuan-tuan tak boleh kita buat. Tak boleh kita suka-suka buat. Contoh tuan-tuan, lepas pagi-pagi kita bangun nak semayang. Pasal apa? Subuh ni 2 rakaat je. Subuh ni orang tengah cergah. Hari tu kita rasa kita nak dekat sikit dengan Allah Ta'ala.
kita dengan sengaja tambah semayang subuh kita, bukan sebab lupa, sengaja tambah. Kita buat 4 rakaat. Contoh, hari ni aku nak beriman sikit, nak lebih sikit daripada orang lain. Aku tambah 4 rakaat dengan sengaja. Hak ni disebut sebagai bid'ah. Haram tuan-tuan untuk melakukan. Kenapa? Tidak diajar oleh agama. Lepas semayang subuh tuan-tuan, awal lagi nak pergi kerja, tak apalah kita bantai semayang sunat sikit. Semayang sunat ba'diyah subuh. Ada dalam agama? Tidak ada dalam agama. Ini disebut sebagai perkara yang bid'ah tuan-tuan. Asal dalam ibadah, nak fahamkan konsep tuan-tuan, asal dalam ibadah adalah tak boleh buat sampai padanya ada dalil, ada asar, ada bekas, ada kesan, ada tinggalan, ada ajaran dan seumpamanya. Baik. Nabi juga telah pun bersabda dalam khutbah baginda, asdaqul hadithu kitabullah wa khairul hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Kata-kata yang paling benar ialah kitabullah, yakni Al-Quran. Petunjuk yang terbaik ialah petunjuk daripada Muhammad. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang diada-adakan, yakni bid'ah. Amalan yang diterima dan ditolak. Amalan dia ada 2 jenis. Satu amalan yang diterima, satu amalan yang ditolak. Kata penulis kitab, melalui makna secara al-mantuq, secara langsung, maknanya zahir daripada hadis. Hadis ini menunjukkan bahawa setiap amalan yang bercanggah dengan suruhan agama adalah ditolak, manakala melalui makna yang difahami secara tersirat, al-mafhum. Tadi mantuk ni kita nampak zahir, kita faham, setiap perkara ditolak. Setiap amalan yang tidak daripada agama ditolak. Adapun maksud yang tersiratnya tuan-tuan, setiap amalan yang bertepatan dengan suruhan agama adalah tidak ditolak. Maksud perkataan amrina ialah agama dan syariat. Seperti mana yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW dalam satu riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Sesiapa yang mengadakan dalam agama ini sesuatu yang bukan daripadanya, yakni maksudnya sesiapa yang amalannya keluar daripada landasan syariat dan tidak terikat dengan syariat, dilaksanakan secara sembrono, dilaksanakan tidak memenuhi kaifiat, maka amalan tersebut adalah ditolak. Kaifiat ni maksudnya cara. Caranya tidak betul. Jenis-jenis amalan. Amalan ada 2 jenis. Amalan ada 2 jenis. Yakni ibadat dan muamalat. Yang telah saya ceritakan tadi. Ibadat apa, muamalat apa. Setiap ibadat yang keluar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasul secara keseluruhannya adalah tertolak ke atas pelakunya. Seperti mana firman Allah dalam surah Asy-Syura, am lahum syuraka'u syar'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka, yakni golongan kufar, mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan untuk mereka urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menambah satu perkara dalam agama? Sebagai contoh tuan-tuan, bukan semua amalan yang kita anggap mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebenarnya hakikatnya tuan-tuan, amalan tersebut tidak diterima. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ada satu orang lelaki, Nabi melihat satu orang lelaki sedang duduk di bawah, sedang berdiri di bawah terik matahari, duduk tengah panas, berdiri tengah panas. Lalu baginda tanya kepada Nabi tersebut, lalu baginda bertanya kepada lelaki tersebut, "Ngapa berdiri tengah panas ni?" Lelaki tu jawab tuan-tuan, bayar nazar. Berdiri tengah panas berpuasa. Lelaki tersebut jawab, kerana bayar nazar. Apa yang Nabi suruh tuan-tuan? Nabi suruh dia berhenti daripada duduk tempat panas. Mai duduk tempat yang teduh. Tapi teruskan puasa. Maknanya tuan-tuan, nazar ini, dia nazar ni kerana apa orang buat? Nak capai satu hajat, nak dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dah capai, dapat hajat tersebut, maka kita bayar nazar. Laki ni tadi dia bayar nazar dia apa? Dia kata, kalau aku dapat sekian-sekian,
maka aku akan duduk di tengah panas mentari dalam keadaan berpuasa. Nabi bila nampak tuan-tuan, Nabi suruh buat apa? Nabi kata duduk tempat teduh. Pergi duduk tempat teduh, berhenti duduk tempat panas dan teruskan puasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Yang terima apa? Yang terima puasa. Yang berdiri tempat panas tu tak terima. Tuan-tuan, nazar, tuan-tuan tak usah buat nazar yang bukan-bukan. Nazar ni musim-musim nak exam. Ada anak mungkin, cucu mungkin, SPM. Nak nazar ke apa ke tuan-tuan? Nazar lah. Biasanya orang buat nazar puasa. Puasa, dah keluar keputusan bagus, puasa 3 hari sebagai contoh. Nazar-nazar yang diterima. Jangan buat nazar yang seperti ini. Kalau cucu aku dapat straight A SPM, ya Allah aku nak duduk tengah jalan. Contoh. Kita buatlah nazar yang diterima oleh agama. Ni duduk tengah panas, Nabi kata apa? Nabi kata duduk tempat teduh, tapi teruskan puasa. Diriwayatkan satu lagi tuan-tuan, ketika mana hari Jumaat Nabi SAW sedang berkhutbah. Nabi berada di atas mimbar. Satu orang lelaki bernazar untuk berdiri tanpa duduk dan tak mau berteduh selama Nabi SAW berkhutbah. Beliau berbuat demikian untuk mengagungkan kemuliaan Nabi SAW. Adapun tuan-tuan, Nabi tidak menjadikan tindakan tersebut sebagai satu ibadah. Sekalipun berdiri adalah satu ibadah di tempat-tempat lain seperti solat, azan dan berdoa di Arafah, manakala tidak berteduh daripada matahari merupakan ibadah untuk orang yang berihram. Jadi tuan-tuan, ada tempat agama bagi berdiri untuk ibadah. Semayang contoh, semayang tak boleh duduk, melainkan kita ada masyaqqah, kita sakit kaki mungkin boleh duduk tuan-tuan, tapi tak boleh duduk pada orang yang tak ada sakit apa-apa, kena berdiri. Begitu juga ketika melakukan azan, muazzin tidak boleh melakukan azan dalam keadaan duduk, kena berdiri kerana dia adalah syiar. Begitu juga ketika mana berdoa di Arafah, tak boleh doa di Arafah, lebih baiknya adalah dalam keadaan berdiri. Dan juga tuan-tuan, sebahagian daripada amalan berpanas ini ada dalam agama, sebagai contoh untuk orang yang berihram dan seumpamanya, tapi bukan dalam semua keadaan. Jadi dalam bab nazar ada satu orang ni berdiri ketika mana Nabi menyampaikan khutbah, tak mau duduk di tempat yang teduh. Perkara tersebut dilarang oleh baginda Nabi SAW. Kerana apa? Dia tidak ada asal di dalam agama. Begitu juga sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah yang ditegah secara khusus, ibadah yang memang tak boleh. Apa dia? Ibadah yang tak boleh. Kalau puasa tuan-tuan, apa puasa yang tak boleh? Puasa hari raya pertama. Dia rasa dia nak dekatkan diri kepada Allah. Tak cukup ni 30 hari bulan Ramadan, tak cukup, aku kena tambah. Tambahlah tuan-tuan, tak ada masalah. Nak tambah puasa sunat, puasa 6, tambah boleh. Tapi jangan pula tambah hari raya pertama. Dia bantainya hari raya pertama puasa. Kerana apa? Raya pertama adalah hari yang tak boleh puasa. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita tengok sunnah, ada beza sikit sunnah hari raya Aidil Adha dengan hari raya Aidil Fitri. Kalau raya Aidil Fitri tuan-tuan, sebahagian tempat buat semayang lambat sikit kadang-kadang. 8.45, kadang-kadang pukul 9. Paling-paling awal pun pukul 8.30 lah. Itu awal lah kira tu. Tapi kalau semayang Aidil Adha pula tuan-tuan, kebanyakan tempat buat awal semayang. Kadang-kadang 8 suku. Paling-paling lambat 8.30, tu kira lambat lah tu. Kalau semayang raya 8.30, semayang raya puasa 8.30 tu kira awal. Kalau semayang raya Aidil Adha 8.30 tu kira lambat. Kenapa? Ada dua sunnah yang berbeza. Kalau semayang raya tuan-tuan, semayang raya Aidil Fitri, sunnah sebelum keluar datang masjid semayang raya, sunnah terlebih dahulu untuk menjamah makanan. Kerana itu lambat sikit. Adapun untuk semayang Aidil Adha tuan-tuan, kenapa? Kita nak mempercepatkan tadhiyah. Kita nak cepat buat korban. Jadi dicepatkan sikit semayang raya tuan-tuan. Hari raya tidak boleh berpuasa. Jangan pula kita berpuasa pada hari raya. Kerana apa? Tidak diterima oleh syariat, ditegak secara khusus. Begitu juga semayang tuan-tuan.
Semayang ada waktu yang tak boleh semayang. Bila tak boleh semayang? Lepas subuh sampai sat lagi masuk waktu syuruk. Jangan pula kita lepas Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita rasa nak mempertingkatkan lagi iman kita, kita bangun ke belakang, kita semayang ba'diyah subuh. Tak ada dalam agama. Tuan-tuan, sampailah waktu syuruk. Begitu juga semayang ba'diyah untuk asar. Semayang ba'diyah asar juga tidak ada di dalam agama, tuan-tuan. Yang ada qabliyah dan ba'diyah ni zuhur, isyak, maghrib, apa namanya, subuh, qabliyah, maghrib, ba'diyah. Adapun qabliyah maghrib ada khilaf sedikit, tuan-tuan, dan seumpamanya. Semayanglah pada waktu lain yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa? Ketika itu ada larangan yang khusus. Sesiapa yang melakukan suatu amalan yang asalnya disyariatkan dan merupakan ibadah, kemudian dia memasukkan ke dalamnya amalan lain yang tidak disyariatkan, atau dia mencacatkan sesuatu yang disyariatkan, perbuatan ini juga bertentangan dengan agama mengikut kadar perbuatan, tetapi ada 4 perbahasan. Ini orang yang campur aduk. Campur aduk di antara amalan yang memang diajar oleh agama, dia plus dengan amalan-amalan yang tidak diajar oleh agama. Ada perbahasan. Perbahasan pertama, jika bahagian amalan atau syaratnya yang dicacatkan itu boleh menyebabkan rosaknya amalan secara terus, maka amalan itu adalah ditolak secara keseluruhan. Ia wajib dilakukan padanya i'adah, sekiranya ia adalah ibadat wajib. Contohnya orang yang mencacatkan bersuci untuk solat sedangkan dia mampu melakukannya. Orang yang contohnya dia dengan sengaja skip wuduk, dia ada rukun, dia sengaja skip dengan sengaja. Skip satu rukun ketika wuduk dengan sengaja. Sebagai contoh, tuan-tuan, kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, dia skip basuh kepala. Kerana apa? Dia rasa kepala dia ketika itu bersih. Ataupun kerana apa? Dia dah elok sikat rambut elok-elok, jadi dia tak mau bagi kena air dekat kepala dia. Dia skip dengan sengaja. Bukan sebab lupa, tapi dengan sengaja, tuan-tuan. Merosakkan cara kaifiat mengambil wuduk yang sebenar. Mestilah apa namanya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau wuduk yang sebenar mestilah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampailah ke siku, kemudian apa lagi, menyapu kepala, kemudian basuh kedua-dua kaki. Dia skip satu dengan sengaja, maka wuduknya tidak sah. Dia perlu ulang semula wuduk tersebut. Kenapa? Dia tidak diterima oleh syariat, merosakkan terus amalan secara langsung. Baik. Kategori yang kedua, jika perkara tersebut tidak menyebabkan rosaknya amalan, ataupun amalan itu tidak jika perkara yang dicacatkan itu tidak menyebabkan kerosakan amalan, amalan itu tidak tertolak sepenuhnya tetapi ia dikira kurang. Contohnya orang yang mencacatkan amalan berjemaah ketika solat 5 waktu menurut pandangan ulama yang mewajibkan berjemaah, tetapi tidak menjadikannya syarat sah solat. Okey, buat perkara bid'ah ketika mana solat 5 waktu. Sepatutnya, tuan-tuan, saf dirapatkan. Contoh, saf dirapatkan, disamakan tumit kaki untuk menyempurnakan semayang wuduk, semayang berjemaah. Tapi tuan-tuan, hari itu kita panas. Kawan kita datang semayang dekat dengan kita, kita tolak dia, jauh sikit pun panas. Ataupun kawan kita busuk, orang lepas makan bawang, kita sebut pada dia, jangan duduk dekat dengan aku masa semayang, busuk. Tuan-tuan, tapi kita semayang jemaah, cuma kita duduk tu tak rapat. Ulama ni, tuan-tuan, dalam perkara yang kedua ni, dalam hal yang kedua menyebut, tuan-tuan, sah semayangnya, tetapi kurang daripada sudut pahala jemaah. Ini sebab apa? Perkara bid'ah, menjarak-jarakkan sah. Sepatutnya didekatkan padanya sah. Melainkan hari itu ketika Covid tu cerita lain, tuan-tuan. Ketika Covid hari itu cerita lain, semayang jarak
kita letak tanda X dekat tengah-tengah tu tuan-tuan, itu bukan bid'ah, itu darurat. Berada dalam keadaan itu satu pembincangan yang lain. Hal keadaan yang ketiga tuan-tuan, jika seseorang itu menokok tampah sesuatu yang tidak dituntut pada ibadah yang dituntut, maka penambahan itu ditolak. Maknanya ia bukan ibadah dan tidak akan diberikan padanya pahala, tetapi ada kalanya penambahan itu membatalkan ibadah sama sekali lalu ia tertolak. Contohnya orang yang menambah 1 rakaat dalam solatnya dengan sengaja. Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Biasa yang jadi tuan-tuan, kita ni lupa. Kalau lupa rakaat 3 4, rakaat 3 ke 4. Kalau jadi kita sembahyang seorang tak apa tuan-tuan. Kadang-kadang jadi waktu kita jadi imam. Ya Allah, aku ni rakaat ke-3 ke ke-4 ke ya Allah. Tuan-tuan, apa kena buat? Kalau lupa, yang diajar tuan-tuan adalah tambah 1 rakaat. Kemudian ketika mana selepas di rakaat yang terakhir itu kita melakukan sujud sahwi. Kemudian terus bagi salam. Itu kaedah yang ditetapkan. Tuan-tuan, biasa lupa, manusia lupa berapa rakaat. Jangan kata sembahyang 4 rakaat tuan-tuan. Kadang-kadang sembahyang tarawih pun terlupa. Bukan lupa set 6 7 8 ke 5 6 ke. Lupa rakaat pertama ke kedua. Tok imam tambah sekali lagi. Kita pun berbelakang subhanallah. Kelang kabut tok imam tuan-tuan. Tuan-tuan sebab ni tuan-tuan. Sebab dia tambah tu adalah syariat. Dia mungkin lupa dan dia tambah bilangan rakaatnya, tak mengapa. Kita pun subhanallah, tengok tok imam tak turun-turun. Kita subhanallah lagi, sekali lagi kawan sebelah pun menyahut subhanallah. Haru tok imam di depan, haru tuan-tuan. Haru dia. Jadi kita tambah ikut saja dia tuan-tuan. Kenapa? Dia terlupa. Melainkan dia dengan sengaja. Dia tengok makmum relax sangat, tak ada apa benda nak buat. Sembahyang Zuhur patut 4 rakaat, nampak semua santai. Tuan-tuan, hari ni kita buat 5 rakaat sembahyang Zuhur. Lebih sikit pahala kita. Hak tu tak boleh tuan-tuan. Kenapa? Dia dengan sedar, dengan begitu pasti, dengan begitu yakin mengadakan sesuatu yang tidak diajar di dalam agama. Amalannya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kaifiat sembahyang Zuhur adalah 4 rakaat. Jadi kena bezakan di antara lupa. Dia ada 3 perkara tuan-tuan dalam agama. Allah sebut, Nabi sebut rufi'al kalam anis salah. Diangkat pena. Maksud diangkat pena ni tidak diberikan padanya dosa, tidak dicatatkan padanya dosa dalam 3 perkara, dalam 3 hal. Apa dia? Orang yang lupa sampailah dia ingat. Terlupa. Memang terlupa sungguh, bukan terlupa yang buat-buat. Orang yang tertidur sampailah dia bangun. Tengok bola semalam sampai pukul 3 pagi. Kunci jam pun tak, apa pun tak. Lebuh sembahyang subuh pagi. Hak tu nak kira tertidur ke macam mana tuan-tuan? Hak tu tak kira. Yang kira macam mana? Tidur dah memang awal. Kunci jam, dia bukan kunci 1. Saya bukan kunci 1 ustaz. 10 jam saya kunci dalam bilik saya. Tapi takdir Allah ustaz, 10 jam tu ustaz, saya tak sedar, tak dengar. Tuan-tuan, tidur mati. Bom meletup pun tak sedar. Tidur mati. Jaga-jaga pukul 9 pagi. Subuh punya waktu dah lepas. Macam mana tuan-tuan? Bangun terus sembahyang. Tak sah tuan-tuan. Kalau bangun terus sembahyang, tak ambil wuduk. Ambil wuduk dulu, kemudian sembahyang. Kenapa? Dia terlupa. Tapi janganlah pula datang sembahyang kat masjid. Sembahyang subuh, Allah. Sembahyang subuh kat masjid. Sembahyang di tempat yang tidak menimbulkan fitnah kepada kita. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Tuan-tuan, terima kasih di atas perhatian. Ada satu lagi, nombor 4. Saya bacalah, nanti kita urai, sayang. Ada satu lagi. Ada kalanya penambahan itu tidak membatalkan amalan dan tidak membuatnya tertolak sepenuhnya. Contohnya orang yang membasuh anggota ketika mana wuduk 4 kali, ataupun berpuasa di waktu malam bersama siang, atau puasa berturut-turut tanpa berbuka. Dia taklah membatalkan ibadah tersebut. Orang puasa patut buka puasa waktu maghrib, tapi dia hari tu tuan-tuan, dia buka pukul 10 malam. Maghrib 7 lebih, dia buka 10 malam. Puasanya sah ataupun tak tuan-tuan?
Sah. Tapi adakah dia dibagi pahala tambahan kerana dia puasa lagi lama? Tak. Puasanya sah. Dia ambil air semayang tuan-tuan, sunnah 3 kali. Dia ambil 4 kali. Hak kali keempat tu tuan-tuan, tak dikira. Tapi adakah mencacatkan ambil air semayang dia? Tidak mencacatkan. Sah ambil air semayang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.